Kisah larut malam. Selamat malam semuanya. Oke, jadi setelah sekian lama kita tidak berkongsi cerita, dan ini saya akan berkongsi sebuah cerita daripada seorang sahabat kita. Beliau merupakan seorang petugas barisan harapan di salah sebuah pejabat kesehatan daerah di Sabah. Sepanjang pandemik ini sudah menjadi rutin selepas membuat kerja-kerja lapangan. Mereka akan berada di pejabat untuk menjalankan siasatan kes dan laporan harian sehingga waktu malam. Ingin dijadikan sebuah kisah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada suatu malam itu, ketika beliau sedang membuat laporan dan seorang lagi rakan beliau turut bersama ketika malam itu sedang sibuk dengan kerja masing-masing sekitar jam 9 malam macam itulah. Itu mungkin mereka berada di bilik operasi, kita panggil bilik operasi ya. Dan rakan beliau meminta diri untuk pulang. Jadi kawannya beginilah, Pip, duluan ya, bini panggil. Saya hanya nyaut, alright, bah duluan bah, tidak apa, saya boleh. Jadi sahabat kita ni yang dia panggil di sini Pip, Pip. Dia kemudian lepas kawan beliau balik, dia pergi ke tandas lah di bangunan sebelah. Ketika beliau menggunakan tandas, beliau terdengar suara paip di tandas sebelah dipasang. Hati kecil Apip mengatakan, macam saya satu orang sejak sini. Kenapa boleh ada bunyi air? Air masih berpasang. Jadi dia fikir kawan dia lah si Bona kali, dia bilang. Selepas selesai urusan tertentu di dalam pejabat, dia cuba keluar dari tandas, tetapi pintu tandas seolah-olah ditarik dari luar. Tadi si Apip ni bilang, "Oi na, maina kau sama saya Jo." Dia ketawa. Hampir 1 minit masih terasa ditarik dari luar. Sesi tolak tarik guys dari luar. Dia mula panik. Bulu roma sudah kembang gitu. Tanpa membuang masa, dia terus membuka pintu dengan kuat sambil berteriak, "Jangan kacau!" Tup. Dengan mudah pintu dibuka seolah-olah pintu tidak ada kunci langsung. Dan siapa ni terpinga-pinga sebentar. Apa tadi ya? Terus dia balik ke bilik operasi dan terus buat report lah. Kental juga si Apip ni. Dia kemudian memasang lagu untuk memecah keheningan bilik pejabat ketika itu sambil menyanyi. Dan tiba-tiba dia terdengar bunyi orang menaip di meja belakang. Dan hampir 3 minit dia mendengar bunyi menaip terusan. Dia tersentak. Si Samir sudah balik tadi kan? Siapa lagi yang menaip di meja dia? Tanpa segan silu dan malu, si Apip terus tutup
laptopnya. Jadi pada keesokan harinya dia terus bercerita yang apa yang dia berlaku kepada beliau malam tadi. Dan rakan-rakan dia bilang, alah, benda tu dah biasa, Pip. Biasa sudah sini tu. Sebab di sini tu bilik mayat hospital lama. Okey. Dan kita akan teruskan dengan kisah seterusnya. Kisah larut malam. Okey, kita terus bersambung dengan cerita yang kedua. Jadi cerita yang kedua ini terjadi kepada salah seorang staf, seorang pegawai di salah sebuah di pejabat perbendaharaan. Itu beliau ini merupakan seorang pegawai yang sangat sibuk. Kalau diikutkan pejabat tersebut, bilik pejabat tersebut memang sangat-sangat keras, guys. Tetapi oleh kerana tugasan dan ada barang beliau tertinggal dalam bilik, jadi beliau terpaksa masuk ke dalam bilik tersebut waktu malam. Jadi selepas beliau lupa untuk barang tadi, jadi beliau kembali ke ofis lebih kurang jam 8 ataupun 9 malam. Ketika beliau masuk bilik itu memang sangat gelap. Jadi selepas beliau membuka pintu bahagian hadapan, di bilik ni ada bilik satu, bilik dari luar tu, bilik satu, lepas tu ada satu bilik tengah. Lepas tu lalu jalan tengah tu baru akan pergi bilik beliau. Jadi bila bilik pertama tu dia dah masuk, yang herannya beliau ni berani sangat, beliau tak buka lampu, guys. Jadi buka saja pintu pertama, dia selak masuk, lepas kaunter ke bilik ke tengah. Apabila beliau buka saja bilik yang tengah itu, tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dia jumpa apa? Terjumpa lembaga putih berambut panjang di tengah-tengah bilik tersebut berhadapan dengan beliau. Coba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di situasi tersebut, apakah perasaan anda? Selepas pegawai tersebut jumpa lembaga tersebut yang baju putih, beliau terus demam selama seminggu. Jadi kes tersebut menjadi bualan ramai. Dan banyak lagi benda yang berlaku, kita akan ceritakan di masa akan datang. Ikuti dua kisah ini saja. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin untuk berkongsi cerita anda, anda boleh follow saya punya channel YouTube dan anda boleh hantar cerita anda ke WhatsApp 0111 299 1158 dan hantar ke email bangmoing@gmail.com. Jadi sekian saja cerita daripada Bang Moing kita hari ini. Dan kita akan berkongsi lebih banyak cerita di akan datang. Terima kasih. Podcast YouTube Bang Moing yang akan ceritakan kisah-kisah misteri,
kisah-kisah benar dan seram dari pengalaman Anda.